Okay, hai semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Alright. So, hari ni kita dah masuk di 19. Okay, tahniah pada semua yang dah upload mi plate hari ni. Okay, Alhamdulillah, tahniah semua. Alright, so hari ni kita masuk satu lagi topik berkaitan dengan lemak. Okay, sebelum ni kita dah belajar, kita dah dengar topik berkenaan dengan misteri lemak, ke mana perginya lemak tu. Okay, so hari ni kita kupas lagi ciri-ciri lemak, iaitu lemak baik dan juga lemak jahat. Okey, so tak semua lemak adalah lemak yang jahat. Okey, so kita faham kat sini lemak yang baik ni adalah merupakan ejen ataupun komponen dalam badan kita yang membantu kita untuk turunkan berat badan. Okey, so jom kita kupas apa itu ciri-ciri lemak baik. Okey, seperti mana yang kita faham, kalau kita makan lemak, kita akan bertambah lemak lah kan. Itu secara general ataupun secara logiknya, betul. Okey, so kat sini mengikut hukum dia memang macam tu lah. Tetapi untuk dalam kita punya proses penurunan berat badan ni, kita kena faham ada satu lemak tu yang boleh membuatkan badan kita turun ataupun boleh merungkaikan lemak-lemak omega 6 tu ataupun merungkaikan lemak-lemak jahat tu. So apa itu ciri-ciri omega 6 ni? Contoh omega 6 ni paling mudah kita dapat, kita boleh tengok sendiri makanan yang kita pernah makan dulu. Okey, semua makanan yang dijual kat luar mengandungi omega 6 ataupun mengandungi lemak jahat ni. Okey, contoh makanan yang bergoreng, makanan yang berminyak, okey, macam-macam lah makanan yang kat luar yang sebelum kita join program ni kita duk makan kan. Itu adalah ciri-ciri makanan yang mengandungi omega 6 ataupun lemak jahat. So cara kita nak merungkaikan omega 6 ni, untuk merungkaikan lemak jahat ni ataupun nak menurunkan lemak jahat ni, adalah kita kena makan omega 3 ataupun kita kena add on dengan omega 3. Omega 3 tu adalah lemak baik lah. So kalau kita tengok kat sini, omega 3 ni terdapatlah pada ikan salmon, tenggiri, apa lagi, ikan kembung, okey, telur. Itu adalah makanan yang mengandungi omega 3. So dalam program kita memang fokus, sebab tu kita fokus pada ikan dan kita kurangkan makan ayam. Okey, so kita fokus kepada lemak yang baik. Okey, boleh tengok kat sini dua jenis lemak yang berbeza sifat dia. Okey, satu lemak yang baik, satu lemak yang tak baik. Okey, lemak yang tak baik ni terbagi pada dua pula, iaitu saturated fat dan juga trans fat. Okey, saturated fat ni contoh kulit ayam, makanan yang bergoreng, makanan yang berlemak, okey, aiskrim, itu adalah contoh-contoh ciri-ciri saturated fat. Okey, so trans fat pula, okey, trans fat ni contoh makanan yang selalu kita makan tapi kita tak perasan benda tu. Okey, contoh makanan yang bertepung, okey, contoh seperti donat, kuih muih, itu adalah tergolong dalam kategori trans fat. Kalau dalam bahasa kampung tu, bahasa senangnya adalah lemak tepung lah. So bila mana kita asyik makan benda yang sama setiap hari, itu yang akan menambahkan kita punya berat badan, bukan nak menurunkan. Walaupun dia kecil sebiji kuih, tapi kalorinya sangat tinggi kan. Dan juga dia ada trans fat tu, membuatkan badan kita susah nak turunkan berat badan. Okey, so untuk menurunkan berat badan ni, kita kena faham, kita kena makan lemak yang baik untuk merungkaikan ataupun untuk menurunkan lemak yang jahat. Okey, imagine makanan yang kita duk makan selama bertahun-tahun, contoh macam makanan yang dalam gambar ni yang bergoreng, ayam goreng, nasi goreng, berminyak, berlemak kan. So bayangkan kita berpuluh-puluh tahun, okey, berapa persen lemak yang dah duduk dalam badan kita tu. Okey, selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang duduk dalam badan kita tu. So this is the right time untuk kita
enhance kan, untuk kita add on kan pula omega 3 untuk merungkaikan, untuk mengurangkan omega 6 dalam badan kita tu. Okey, kita dah jaga pemakanan, kita dah jaga meal plan, kita follow meal plan, kita jaga nutrition. Okey, so kita improve, kita improve dari segi pemakanan kita yang sebelum ni kepada yang lebih baik. Okey, so kita pun faham makanan-makanan tersebut akan mendatangkan kemudaratan kepada badan kita. So buat apa kita nak ambil lagi kan? So dalam program ni kita belajar. So bila kita belajar, kita kena apply. So bila kita apply, kita improve lah. Kita improve. So kita banyak ambilkan pemakanan ataupun ambil makanan yang mengandungi lemak baik yang tinggi ataupun lemak omega 3 yang tinggi. Contoh kat sini paling mudah yang selalu kita tengok dalam program, dalam kita punya meal plan adalah ikan laut. Contoh ikan laut, ikan tenggiri, ikan apa lagi, ikan kembung, ikan salmon, brokoli, dekat sini telur, kekacang. So kita dah belajar, kita apply, supaya kita dapat improvekan kesihatan kita dari semasa ke semasa. Kenapa kita perlu ambil omega 3? Sebenarnya badan kita ni tak boleh produce omega 3 secara natural. So kita kena ambil daripada sumber luar. So kita kena ambil daripada ikan, daripada tumbuh-tumbuhan, brokoli, avocado. So kat dalam weight management Herbalife, kita ada satu produk nama dia omega 3 fish oil. Di mana omega 3 fish oil ni sangat-sangat powerful. Sebab apa saya kata dia sangat powerful? Dia kerana minyak ikan ni diambil daripada laut yang paling dalam, iaitu laut Antartika, kawasan yang paling dalam. So dan lagi satu, kalau kita tengok dia mana sini-sini yang dah ambil omega 3 ni, dia akan lebih faham lah. Dan boleh tengok tekstur dia, dia punya kulit tu sangat nipis. Nipis, dan bila dia nipis, dia cepat diuraikan ke dalam badan kita. So kalau kita perhatikan, sebenarnya dekat luar pun ada juga omega 3, tapi tengok kulit kapsul dia mungkin tebal sikit, dan itu akan lambat untuk diuraikan ke dalam badan kita. So dalam Herbalife omega 3 fish oil ni, dia sangat-sangat nipis dan sangat-sangat cepat diuraikan. Apa kebaikan omega 3 ni? Dia bagus untuk otak. Memang keperluan untuk badan kita lah. So kita nak mereducekan omega 6, kita perlu makan omega 3, dan kita kena add on kan omega fish oil ni, omega 3 fish oil ni, untuk melawan lemak jahat dalam badan kita. So dia juga akan mengurangkan visceral fat. So visceral fat ni kita akan masuk satu topik yang lain pula. Dalam topik lemak juga, tapi ia lebih mendalam lagi. So memang omega 3 ni bagus untuk otak. So seperti mana kita faham, otak kita ni sebenarnya adalah terdiri daripada lemak. Tetapi apa yang terjadi kat badan kita, kat otak kita ni, kita dah makan terlalu banyak benda-benda yang kurang berkhasiat, kurang nutrisi. Itu yang disebabkan kadang kita ni jadi mood tak okey, jadi mood swing, otak kita lambat berfikir, disebabkan oleh apa? Lemak omega 6 yang terlalu tinggi. So cara nak reducekan omega 6 ni adalah kita mengambil omega 3 ni. Bagus juga untuk otak kita. Ini adalah testimoni sebahagian daripada senior-senior kita, dan mostly mereka semua dah either way. Dan kalau tanya saya macam mana, coach, saya nak dapatkan omega 3 ni, boleh PM coach anda masing-masing. Dan juga omega 3 ni digunakan dalam kita punya booster cleansing program di hujung bulan nanti. Semua, semoga bermanfaat untuk sharing saya hari ini. Assalamualaikum dan selamat petang.